Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli panel dan sidang hadirin sekalian, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua pada hari ini. Hadirin yang dirahmati, saya Izzah Nabila binti Idris sebagai pengerusi pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik-cantik belaka, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisah tentang konsep-konsep serangan ideologi Barat terhadap umat Islam. Konsep serangan ideologi Barat terbahagi kepada 6 bahagian: hedonism, humanism, liberal, feminism, secularism dan kapitalism. Definisi ideologi atau serangan pemikiran dan juga dikenali sebagai al-ghazwu al-fikri di dalam bahasa Arab, ia adalah satu istilah kontemporari yang amat popular di kalangan umat Islam. Sebagai serangan yang bukan berbentuk fizikal, ia mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan brainwash atau istilah lainnya thought control atau ideological reform. Setiap ideologi atau ajaran akan mendakwa mempunyai otoriti kebenaran dan berusaha meyakinkan pihak luar dengan pelbagai cara. Penerimaan kebenaran pada pemikiran seseorang memerlukan pembersihan terhadap kepercayaan lama orang tersebut tentang makna kebenaran. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri lebih mendalam dalam topik perbincangan, mari kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya adalah saudari Nadra Auni binti Aminuddin yang merupakan ahli panel pertama kita. Selamat datang. Apa khabar saudari Nadra? Alhamdulillah, terima kasih saudari pengerusi. Saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua. Saya berada di sebelah saudari ahli panel pertama iaitu saudari Nur Natasha binti Sukri. Selamat datang saudari Nur Natasha. Alhamdulillah, kabar baik saudari pengerusi. Berada di sebelah ahli panel kedua tak lain dan tidak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga iaitu saudari Nur Ayuni binti Zulkifli. Walaupun nampak pemalu namun petah bicaranya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan baik, maka saya berada di sini bersama saudari dan para hadirin sekalian. Sesalam perkenalan daripada ahli panel kita. Kembali kita kepada topik forum tentang serangan ideologi Barat terhadap umat Islam. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, apakah sebenarnya serangan ideologi Barat dan apakah kandungan-kandungan ideologi tersebut? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama. Saudari Nadra, mohon saudari memberi penjelasan tentang salah satu konsep ideologi iaitu humanism. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin yang dihormati. Ideologi adalah fahaman yang dipakai atau dicita-citakan untuk dasar pemerintahan. Kebanyakan ideologi adalah dari Barat. Humanisme adalah salah satu ideologi yang Barat telah perkenalkan yang bermaksud pemikiran yang memberi penekanan terhadap nilai kemanusiaan dan kebajikan. Secara umumnya adalah kebergantungan terhadap manusia itu sendiri tanpa pegangan agama. Humanis yang terdahulu merupakan cerdik pandai yang berilmu kerana humanisme berkait dengan keintelektualan seseorang. Namun, Karl Marx telah mengasaskan humanisme yang diterima kini yang berubah mirip dengan etisme. Ciri-ciri humanis adalah tidak mengakui kewujudan Tuhan, menganggap manusia sempurna dan akal fikiran mampu menyelesaikan segala perkara. Fahaman ini bertentangan dengan Islam kerana manusia dan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Kehidupan seseorang tanpa agama seperti tiada pegangan dan tujuan hidup kerana agama merupakan panduan hidup kita. Selain itu, akal tidak dapat menyelesaikan segala perkara tanpa kuasa Tuhan kerana kekuasaan manusia terbatas.
Setakat ini sahaja saudari pengurusi tentang humanisme. Saya serahkan semula kepada saudari. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, demikianlah sahaja tadi penjelasan tentang humanism yang pada saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudari Nadrah sebentar tadi. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Natasha, tentang konsep yang kedua serangan ideologi iaitu secularism. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi kerana telah memberikan saya peluang untuk berkongsi tentang secularism. Hadirin sekalian, apa itu secularism? Secularism ialah mengendalikan urusan kehidupan di dunia secara terpisah dengan agama. Namun, secularism telah memberikan kesan yang mendalam terhadap aspek-aspek penting kehidupan manusia. Antara aspek-aspek penting kehidupan manusia adalah aspek pemikiran, pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lain. Seterusnya, kita beralih pula kesan secularism ke atas pemikiran manusia. Ia telah melemahkan dan menggoyangkan akidah manusia serta keyakinan terhadap Allah SWT. Pemikiran manusia juga semakin hari semakin meragui tentang para rasul, para malaikat, hari kiamat dan Al-Quran. Kesannya, pemikiran umat Islam semakin hari semakin rapuh dan memandang soal agama hanyalah soal ritual semata-mata. Seterusnya, kesan secularism ke atas pendidikan manusia pula. Corak sistem pendidikan hanyalah mementingkan hal-hal dunia sahaja tanpa mengambil kira kepentingan jiwa dan iman manusia bagi membentuk moral dan akhlak. Pengajian subjek-subjek di sekolah digubal menggunakan idea-idea barat yang tidak disepadukan oleh pemikiran Islam. Lebih menyedihkan lagi, pendidikan Islam dipandang sepi dan mendesak masyarakat untuk memilih aliran lain yang tidak mengikut perspektif Islam. Manakala dari segi sosial pula, secularism telah merubah perwatakan individu dari segi berfikir, bertindak dan gaya hidup. Akibatnya, keruntuhan moral dan akhlak berleluasa serta gejala-gejala seperti dadah, AIDS, arak, lesbian semakin meningkat di negara kita. Akhir sekali, kesan secularism ke atas ekonomi. Secularism telah mengakibatkan terlahirnya dua bentuk sistem ekonomi, iaitu sistem ekonomi sosial dan sistem ekonomi kapitalis, tanpa memikirkan halal, haram, perkhidmatan, keadilan sosial dan kebajikan masyarakat. Namun, elemen sekular telah memisahkan keduanya apabila sistem perbankan berteraskan riba masih juga diteruskan. Jadi, apa yang difahami sistem Islam telah wujud, tetapi ideologi secularism yang masih menebal sehingga tidak mengambil kira konsep Islam untuk keseluruhan urusan ekonomi negara. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan serba sedikit tentang secularism. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih atas penjelasan saudari berhubung tentang secularism itu tadi. Saya yakin dengan penjelasan ini kita dapat memahami lebih lanjut tentang serangan ideologi barat dan kita harus memperjuangkan dan mempertingkatkan kepercayaan kepada agama kita supaya kita tidak dipengaruhi oleh budaya barat yang bercanggah dengan norma dan nilai budaya kita. Oleh itu, soalan yang saya seterusnya kepada ahli panel ketiga, saudari Ayuni. Apakah konsep serangan ideologi seterusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengurusi, sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Ideologi yang seterusnya adalah liberalism yang bermaksud falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Antara punca wujudnya fahaman liberal adalah disebabkan mereka merasakan yang peraturan atau syariat dalam Islam telah ditelan zaman atau kolot dan memerlukan perubahan supaya selari dengan perkembangan semasa. Kesan kepada umat Islam adalah berlakunya perbezaan fahaman dan meruntuhkan perpaduan antara umat Islam kerana terdapat perbezaan pendapat tentang agama Islam. Contoh liberalism adalah menghalalkan perkahwinan antara orang Muslim dan bukan Muslim walaupun terdapat perbezaan agama kerana dirasakan tidak relevan. Cara mengatasi ideologi ini adalah dengan usaha yang dilakukan di bawah agensi-agensi agama serta pendakwah di setiap peringkat. Dan masyarakat pula perlu mempelajari ilmu agama Islam dengan lebih mendalam daripada guru agama yang bertaliah.
Sekian ini sahaja saudari pengerusi. Terima kasih saudari Ayuni. Sidang hadirin yang dirahmati dan dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam majlis forum yang bertopik serangan ideologi barat terhadap umat Islam. Kita teruskan bual bicara kita pada hari yang berbahagia ini. Saya tertarik dengan pendapat semua ahli-ahli panel kita tentang serangan ideologi ini. Saudara pengurusi, ideologi yang kita dapat lihat semakin tular dalam pemikiran umat Islam adalah hedonisme. Hedonisme merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan semata-mata. Konsep ini menyamakan kebaikan dengan keseronokan. Fahaman hedonisme tersebar melalui slogan pemodenan yang menyebabkan pemaksaan ideologi, nilai, pegangan dan gaya hidup pada umat Islam. Hal ini tidak selari dengan tamadun Islam, namun kerana sudah terbiasa, fahaman yang berasal dari Itali ini dianggap menjadi adat. Seterusnya, globalisasi menyebabkan pemindahan nilai dan cara berfikir dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Media massa juga mempengaruhi penonton dan memberi kesan terhadap pembocoran nilai budaya negatif. Kesan yang kita dapat lihat daripada fahaman hedonisme adalah akidah dan akhlak umat Islam telah berubah. Kemaksiatan seperti minum arak, pengambilan dadah dan seks rambang berlaluasa. Di samping itu, keseronokan yang melampau semakin sebati dalam diri Muslim sehingga menenggelamkan identiti diri. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari. Saudari pengerusi, izinkan saya untuk menyuarakan buah fikiran tambahan berkenaan konsep serangan ideologi barat terhadap umat Islam ini. Silakan saudari Natasha. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin sekalian, konsep serangan ideologi barat yang seterusnya yang akan saya terangkan adalah kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Dalam kapitalisme, kita berhak menjual barang atau perkhidmatan dan orang lain juga berhak untuk membelinya. Perkataan kapital adalah modal. Ia merujuk kepada wang ataupun barang yang dipunyai oleh seseorang untuk mengeluarkan lebih banyak wang dan barang. Sebagai contoh, tanah, kilang, alatan, mesin adalah modal. Kini, sedar ataupun tidak, amalan kapitalisme yang telah berlaku di negara kita telah menyebabkan ketidakseimbangan di dalam kehidupan masyarakat sendiri. Pendek kata, kapitalisme adalah sistem yang tidak dapat membawa kesejahteraan kepada masyarakat kita. Dasar kapitalis penuh dengan unsur-unsur yang boleh memakan diri sendiri. Adalah lebih baik untuk mewujudkan sistem ekonomi terancang yang tidak berasaskan keuntungan. Pembuatan dan pengeluaran adalah untuk memenuhi keperluan pengguna sahaja dan bukan untuk keuntungan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua, saudari Natasha, kerana berkongsi dan menjelaskan dengan lebih mendalam tentang kapitalisme. Nampaknya dua ahli panel kita sudah pun berkongsi dua konsep serangan ideologi barat. Saya juga ingin untuk mendengar perkongsian konsep yang seterusnya daripada ahli panel ketiga kita, saudari Ayuni. Silakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Konsep yang saya akan kongsikan adalah ideologi feminisme. Feminisme dapat didefinisikan sebagai himpunan teori sosial, gerakan politik dan falsafah moral yang sebahagian besarnya didorong oleh atau berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada pengetepian oleh kaum lelaki. Antara contoh feminisme adalah perkahwinan yang dilakukan oleh wanita dengan tuan khadi wanita dan juga saksi wanita. Kesan daripada pelokan ini adalah timbul fahaman yang melanggar hukum agama Islam dan menyebabkan perbezaan pendapat dalam masyarakat. Cara untuk mendepani agenda feminisme oleh Barat adalah dengan melaksanakan program pendidikan dan kemasyarakatan yang bertujuan memberi kesedaran dan kepekaan untuk mempertahankan jati diri wanita. Individu wanita perlu mengelakkan diri daripada terlibat dan menyertai kempen atau convocation seperti Konwanis, iaitu Convocation Wanita Islam Nasional untuk mengumpulkan aktivis wanita Islam di seluruh Malaysia. Sekian sahaja, kembali kepada pengerusi forum.
Terima kasih saudari Ayuni, ahli panel kita yang ketiga. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang konsep-konsep serangan ideologi barat terhadap umat Islam. Kesimpulannya, kita semua hendaklah mengambil tahu tentang ideologi-ideologi ini supaya kita tidak terleka. Kita hendaklah sedar bahawa masyarakat barat sememangnya tidak akan berpuas hati serta tidak akan berdiam diri selagi mana masyarakat Islam tidak jatuh ke tangan mereka. Hal ini tidaklah memfokuskan kepada setengah aspek sahaja. Bahkan mereka ingin menguasai masyarakat Islam secara menyeluruh, sama ada dari aspek pemikiran, sosiopolitik dan ekonomi. Mereka tidak hanya menumpukan sasaran mereka kepada golongan-golongan cendekiawan Islam sebagai menyumbang dalam menyampaikan aliran mereka. Islam mengajar penganutnya supaya mengembangi kehidupan di dunia dan di akhirat dengan sewajarnya. Oleh itu, untuk menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi ini ialah dengan merealisasikan kaedah-kaedah tersebut sama ada di peringkat individu, keluarga, masyarakat dan negara. Terima kasih kepada kesemua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang konsep-konsep serangan ideologi barat terhadap umat Islam. Harapan saya adalah semoga forum ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin sekalian, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak. Hadirin sekalian, kita telah sampai ke penghujung bicara. Saya mewakili kesemua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum pada hari ini. Lantaran kebatasan waktu, saya mohon menghadiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.